wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat kita bersama-sama dalam pengajian kuliah duha kita pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk ayat yang ke-25 daripada surah An-Nisa. Oh, 26 ni. Oh ya. Baik, ayat 26 Oh ya. Ayat 26 hingga ayat 28 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman dengan mafhumnya pada ayat yang ke-26. Allah hendak menerangkan syariatnya kepada kamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu daripada para nabi dan orang-orang yang saleh, dan dia menerima taubatmu jika kamu bertaubat, kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 27. Dan Allah hendak menerima taubatmu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu kerana manusia itu diciptakan dengan bersifat lemah. Baik. Jadi daripada ayat 26 yang kita bacakan tadi sehinggalah kepada ayat yang ke-28. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang dua perkara. Yang pertama adalah penerangan tentang hukum-hukum syariat dan larangan untuk melanggarinya. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala menerangkan pada kita tentang keutamaan taubat kepada mereka yang telah melakukan kesalahan. Jadi ada dua perkara daripada ayat 26 sehingga ayat 28. Yang pertamanya, Allah Ta'ala menerangkan tentang ketetapan hukum-hukumnya dan larangan untuk kita melanggari batasan-batasan hukum itu. Dan yang keduanya adalah keutamaan untuk bertaubat serta sifat manusia yang berpaling daripada
bertaubat itu. Jadi ada dua perkara lah ya. Okay, kita tengok untuk ayat 26. Pada ayat ke-26, ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang beberapa ketetapan hukum Allah yang telah pun Allah jelaskan pada ayat-ayat yang kita bincangkan sebelum ni lah, iaitu berkenaan dengan mahram ya, hukum-hukum berkaitan dengan mahram, hukum berkaitan dengan mahar, dan hukum-hukum berkaitan dengan hamba yang perempuan hamba dan juga perempuan merdeka. Cuma pada ayat 26 ni kita nak tengok kita nak tengok iaitu sifat penerangan ketetapan hukum-hukum Allah. Dalam hukum Allah ini dia terbahagi kepada beberapa bentuk penjelasan. Pertama sekali ayat ini nak menerangkan pada kita bahawasanya hukum-hukum Allah Ta'ala itu terdapat dalam beberapa bentuk penerangan dan penjelasannya. Yang pertama iaitu penjelasan mengenai matlamat dan tujuan syarak. Matlamat dan tujuan syarak ataupun tujuan syariat. Ini namanya hukum maqasid. Hukum maqasid. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, bila Allah Ta'ala menetapkan sesuatu ketetapan hukum, lepas tu Allah Ta'ala akan bagi tahu kenapa Allah menetapkan hukum itu, apa tujuan dia, apa matlamat dia, apa objektifnya. Allah Ta'ala akan perjelaskan supaya manusia tahu setiap ketetapan Allah Ta'ala itu bukanlah suatu paksaan, bukanlah suatu penderaan, bukanlah sesuatu penindasan, tetapi hukum itu adalah untuk bertujuan kebaikan kepada kehidupan manusia itu sendiri. Itu pertama sekali, setiap hukum tu pasti ada penerangan dan penjelasannya mengenai tujuan ia disyariatkan ya. Misalnya contoh, kalau kita tengok pada pengharaman arak, Allah Ta'ala sebut antara kenapa Allah mengharamkan arak itu, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Allah kata kerana arak itu boleh menyebabkan manusia itu tak berzikir pada Allah, akal dia dah tak ingat Allah ya, dan juga mereka tidak salat ya, maknanya akal mereka hilang, menyebabkan mereka tak boleh beribadat. So Allah Ta'ala bagi tahu apakah sebabnya, matlamatnya adalah untuk memelihara akal manusia. Kerana dengan akal itulah yang menjadi kemuliaan bagi manusia itu di atas sekalian makhluk yang lain ya. Baik, yang kedua, bila Allah menetapkan ketetapan hukumnya, Allah Ta'ala juga menerangkan tentang kesannya. Tadi tujuannya, ini adalah kesannya, dipanggil sebagai hukum athari. Tadi maqasid, ini hukum athari. Misalnya bila Allah Ta'ala sebut kalau Allah melarang kita buat sesuatu, maka kesan dia boleh membawa kepada kemudaratan. Seperti Allah Ta'ala mengharamkan zina. Sebab tu ada dalam ayat Quran Allah Ta'ala menyebutkan wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak kamu. Sebab ada orang membunuh anaknya kerana dia nak menutup perzinaannya ya. Maka pada zaman Arab Jahiliah dahulu perbuatan ini berlaku, maka Allah Ta'ala perjelaskan kesan ataupun impak ataupun mudarat di sebalik sesuatu larangan tadi ya. Begitu juga kalau Allah Ta'ala suruh perintahkan buat sesuatu benda, Allah Ta'ala juga akan bagi tahu manfaat dia. Misalnya contoh, Allah berfirman dalam Quran, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu nyawa manusia, maka dia seperti menghidupkan seluruh nyawa manusia. Kenapa seperti menghidupkan seluruh nyawa manusia? Seolah-olah macam bila kita hidupkan satu nyawa, seluruh keturunan itu kita telah pun menghidupkannya. Jadi kita dapat pahala
menyelamatkan seluruh keturunan dia. Itu diterangkan oleh Allah Ta'ala dari segi manfaatnya, selain daripada menerangkan dari sudut mudaratnya. Okey, itu dua perkara, ya. Dan yang ketiga, bila Allah menerangkan sesuatu hukum, Allah Ta'ala juga akan menerangkan tentang pembalasan dan ganjaran. Jadi tidak ada hukum Allah yang tak disebut apa ganjaran kita dapat, apa nikmat yang kita perolehi, ataupun apakah bentuk pembalasan, ataupun apakah bentuk hukuman. Mesti Allah Ta'ala terangkan. So tiga perkara ini adalah perkara yang jelas. Allah Ta'ala kata benda ini mudah difahami oleh manusia, tapi kalau siapa juga mengingkarinya, bukan kerana mereka tidak memahaminya, tetapi kerana sikap manusia yang melampau batas. So Allah Ta'ala beritahu jelas apa tujuan hukum itu, apa manfaat hukum itu, dan apakah ganjaran dan balasan bagi mereka yang mematuhinya atau mereka yang melanggarinya, ya. Sebab itu kat sini pengajaran kepada kita, bila Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, kita tidak boleh dalam Islam, tidak boleh kita menghukumi seseorang sebelum kita menerangkan hukum pada dia. Tak boleh. Contoh, kalau kita jumpa seorang yang jahil, dia buat dosa, kita tak kenal dia, dan kita pun tak tahu apakah peringatan tu pernah sampai pada dia. So apa Islam ajar? Kita tak boleh terus mengherdik dia, terus menghukum dia, atau terus mempersendakan dia. Tapi Islam menyuruh kita supaya memperjelaskan kepada dia. Kita anggap dia tu macam tak pernah sampai peringatan, sebab kita tak ada bukti. Jadi datang kepada dia, kita terangkan kepada dia tentang perkara ini dilarang, perkara ini ditegah. Kita terangkan tiga benda tu Islam ajar. Pertama, kenapa agama suruh kamu berhijab, contoh. Sebab kadang-kadang orang tak tahu. Terus saya kata yang nak bercakap tu, yang pakai tu pun tak tahu. Misalan ya, dia pun tak tahu apa tujuan. Saya dah kata hukum kata gini, saya ikut je lah. Tapi apa tujuan dia? Apa objektif dia? Tuhan suruh tu. Kemudian yang kedua, kita terangkan dari segi kesan dia. Hukum tu ialah wajib, haram tu semua orang tahu. Tapi kadang-kadang orang tak tahu kenapa benda tu jadi wajib, kenapa benda tu jadi haram. So kita kena terangkan kesan dan mudarat dia. Lepas kita dah terangkan yang tu, dia masih ingkar, dia masih berdegil, baru kita pergi proses yang ketiga, iaitu kita terangkan padanya apakah balasan jika dia ingkar, dan apakah kurniaan atau ganjaran jika dia patuh. Ya. Jadi bila tiga perkara ni kita dah sampaikan dengan baik, maka terlepaslah tanggungjawab kita ke atas orang itu. Maknanya kalau dia tetap tak buat apa yang telah kita perjelaskan, maka Allah tidak akan mempersoalkan kita lagi. Tapi kalau kita sampaikan pada dia, cara penyampaian kita tu tak sampai, faham tak? Kita nak katakan dia, ni you tak boleh buat, tapi benda tu tak sampai kefahaman di dalam hati dia, maka ketika itu kita masih bertanggungjawab untuk menyampaikan. Kena sampai. Kadang-kadang cara kita sampaikan tu orang tak faham. Ni tak boleh, you tak boleh buat gini-gini. Yelah, nanti dia fikir-fikir, yelah kenapa tak boleh kan. Bila saya tanya tak jawab, yang belajar tak habis lagi. Contoh ya. Marah lebih kan. Tapi ilmunya kurang. Ya, jadi disebabkan oleh kerana itu, bila kita menyampaikan, kita kena menyampaikan sampai orang itu faham, sampai orang itu tidak ada ruang di sisi Allah, di hadapan Allah nanti, untuk dia kata kita tak sampaikan dengan betul kepada dia. Sebab itulah Nabi SAW dan para Rasul, bila Allah utuskan, bila mereka menerangkan hukum, mereka menerangkan hukum itu dengan jelas, ya, dengan nyata, sehingga kau orang yang dengar tu dia tak boleh nak bagi alasan kecuali satu je,
dia angkuh dan sombong dan ingkar. Tu je alasan dia ada. Nak jawab balik tak tahu, cuma yang dia ada, tak apalah, I tak nak buat juga. Yang tu lain cerita. Itu kerana keangkuhan dia, atau kerana kedegilannya, ataupun kerana keingkaran dia. Jadi kita dah terlepas dah tu. Sebab dah jelas semuanya. Tapi kalau ada benda yang dia belum jelas, sebab tu dia tidak buat, kita wajib memperjelaskan baginya. Kalau tak ada kekuatan untuk menegur, Ustaz. Ya. Tak ada kekuatan untuk menegur. Kadang-kadang sahabat kita sendiri kan. Kalau kita tak ada kekuatan, maka kita boleh gunakan melalui kekuatan tersembunyi. Bukan kekuatan yang zahir, tetapi kekuatan yang tersembunyi, iaitu sama ada kita mengingkarinya dengan hati, ataupun kita minta orang yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan kepada dia, ataupun kita doakan untuk dia. Salah satu. Bukan salah satu, kena buat lah. Doa kepada dia. Yang nombor duanya adalah kita minta orang yang rasanya lebih daripada kita lah, untuk menyampaikan pada dia, perjelaskan pada dia, ataupun kita sentiasa tidak putus mendoakan dia. Itu kita kena usaha jugalah. Tapi kalau semua usaha tu kita dah buat, tapi tak juga berubah, maka itu di luar daripada bidang kemampuan kita. Itu diserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, lepas Allah terangkan hukum, Allah kata wa yahdiyakum, baru dia beri hidayah. Nampak tak? Maknanya seseorang itu, dia akan terbuka kepada kurniaan hidayah Allah apabila hukum ataupun apabila sesuatu benda itu telah pun diperjelaskan atau diterangkan kepadanya. Baik. Okey, yang kedua kita tengok pada ayat 26 ni, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka yang berusaha mendapatkannya, melainkan jika Allah menghendaki dengan izinnya. Bila kita sebut tentang hidayah Allah secara asbab musabab, ataupun kita panggil sunnatullah, fitrahnya, semua hidayah kena usaha. Ini dipanggil hukum asal. Macam kita lah, nak lapar kena buat apa? Nganga mulut. Kenyang lah Ustaz. Tak ada, kena masak lah kan? Pergi beli barang, masak, boleh kenyang. Itu hukum asal. Sakit, hukum asalnya kena berubat lah. Pergi Mekah ubat ke, pergi jumpa orang yang boleh rawat kita ke, itu hukum asal. Sama juga bila nakkan petunjuk Allah, hukum asal dia kena cari hidayah itu, kena dengar penjelasan itu, kena cari keterangan itu hukum asal dia. Tak boleh kita serah everything, saya tunggu Tuhan bagi hidayah kat saya. Sebab dia pemberi hidayah, saya tunggu je lah. Tak boleh lah macam tu. Sebab Allah juga pemberi rezeki, tapi kita tak pernah tunggu kan. Allah juga pemberi kesembuhan, tapi kita tak pernah tunggu. Kadang-kadang manusia ni dalam bab agama dia double standard. Dalam bab dunia dia faham hukum asbab musabab tu. Bila bab akhirat je dia double standard. Pasal apa tak semayang? Doa lah, Tuhan tak buka lagi hati. Dia double standard. Pasal apa tak pergi haji? Dah cukup dah. Tak apalah, doa lah, nanti insyaAllah kalau hati saya terbuka, ataupun dipanggil sampai seru. Sampai seru saya pergi lah. Seru tak sampai lagi, saya pergi lah pusing tang lain dulu. Keliling dunia dulu. Bila dah sampai seru, barulah pergi haji. Contoh. Dia tak boleh macam tu. Sebab dalam bab akhirat dia double standard dengan Tuhan. Tapi dalam bab dunia dia tak bercakap macam tu. Awak tak payahlah minta kat suami nafkah tu, duduk je, nanti dapatlah rezeki tu. Tak, dia minta, bang bulan ni tak ada lagi. Pandai pula dia.
Kan? Bak makan, dia pergi keluar cari. Ya, bak kawan, dia keluar cari jumpa kawan. Bila bab dunia, manusia dia faham undang-undang Tuhan tu. Bila bab akhirat, dia jadi tak cerdik sikit. Sebab apa? Itu semua kehendak nafsu. Ya? Sebab tu dia kena usaha lah. Ya? Dia kena usaha dan dia kena bermujahadah. Ya? Baik. Jadi makna katanya, seseorang tu wajib untuk berusaha mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada petunjuk itu datang dalam bentuk bukti dan keterangan, ataupun petunjuk itu datang dalam bentuk tanda-tanda penciptaan, ataupun bukti Allah atau petunjuk itu datang dalam bentuk ketetapan Allah Ta'ala. Jadi bukti petunjuk yang kita kena cari ni ada 3. Satu, Allah datangkan dalam bentuk bukti keterangan. Bukti keterangan ni rujukanlah Quran dan hadis Nabi SAW. Kita boleh cari Quran, buka Quran, baca dia. Begitu juga kisah Nabi SAW, kisah para anbiya, boleh baca hadis Nabi, kita boleh dapat petunjuk daripada dia. Nombor 2, boleh dapat juga melalui tanda-tanda penciptaan dan kebesaran Tuhan. Allah Ta'ala suruh kita tengok sifat alam ini. Macam mana tempat yang kering, Allah boleh jadikan dia menghijau. Tempat yang dulunya menghijau, Allah Ta'ala boleh jadikan dia kering. Macam mana Allah Ta'ala boleh jadikan malam dan siang. Ini semua juga tanda-tanda petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu yang menciptakan manusia dan nak menunjukkan alam ini tidak kekal. Ataupun kita selak balik, cari balik gambar-gambar lama. Ambil, letak sebelah. Buat perbandingan masa umur 30 dengan umur 60. Kita nampak lah. So kita faham dekat situ, itu juga merupakan tanda-tanda daripada penciptaan dan kejadian Tuhan. Maknanya nak katakan tidak kekal dunia ni. Dulu gambar masa 30 tak pakai cermin mata, masa 60 dah pakai cermin mata pun tak nampak lagi. Dia tengok jarak jauh ke jarak dekat, dia tengok yang tu pula. Kan? Maknanya itu juga salah satu daripada petunjuk hidayah daripada Allah, supaya manusia itu menginsafi dan memahami kehidupan mereka. Dan yang ketiganya adalah dalam bentuk ketetapan. Ketetapan ni macam mana? Iaitu apabila Allah menetapkan dalam kehidupan manusia itu musibah, ujian, ya, pada agamanya, pada dirinya, pada hartanya dan pada keluarganya. Biasanya kalau Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, 4 perkara ini Allah Ta'ala akan menguji hambanya sebelum ia mati. Tak ada orang hidup kat dunia ni 4 benda ni dia tak diuji. Tidak ada. Baik dia Muslim ataupun dia kafir. Maknanya Allah pernah menguji agama dia. Mungkin kita tak tahu, orang kafir pernah satu hari Allah uji dia, dia rasa tertanya-tanya tentang agama dia. Betul ke agama aku ni? Tapi mungkin kerana kawan dia kata, kau tak payah fikirlah benda tu, ikut je. Mungkin. Ataupun kerana syaitan, jadi dia lupa benda tu. Sama juga orang Islam pun kadang Allah Ta'ala akan uji juga agama dia. Ada masanya kita rasa macam apa yang kita buat ibadat pada Tuhan ni macam tak ada apa-apa kebaikan dalam hidup. Kadang-kadang rasa malas, kadang-kadang rasa jemu, kadang-kadang rasa macam tak berlesu nak buat amalan. Itu pun ujian pada agama. Ya, yang kedua, mesti Allah Ta'ala uji diri kita sendirilah. Sakitnya macam-macam lah. Sakit luarnya, sakit hatinya, semua sakit. Daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Misalan, itu Allah uji pada diri kita. Yang ketiga, mesti Allah uji pada harta. Mesti pernah kena tipu, mesti pernah kena curi, mesti ada punya.
pada harta mesti kena ada. Dan yang terakhir adalah pada keluarga. Kalau 4 benda ujian ni dah lengkap, maknanya tinggal ujian yang terakhir, iaitu mati. Mati. Ustaz, masalahnya dah lama dah 4 ni. Yalah, maknanya tinggal yang akhir je lah. Nak tunggu apa lagi? Kan? Tinggal yang akhir je lah. Kalau 4 semua ni kita dah lalui. 4 perkara ini telah pun kita lalui. Sebab tu Nabi sebut, tidak Allah mematikan hambanya, melainkan Allah mengujinya pada 4 perkara itu. Ya. Maka dekat situ menunjukkan kepada kita bahawasanya itu juga termasuk daripada petunjuk hidayah daripada Allah, supaya manusia mendapat mengambil pengajaran dan peringatan atas ujian tadi, dan mereka akhirnya beriman ataupun menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang ketiga Allah suruh kita buat apa? Kalau Allah dah menerangkan hukum. Ya, pertama, bila Allah jelaskan hukum, kita ikut hukum tu, kita akan dapat petunjuk. Maknanya manusia ni akan sentiasa kekal diberikan petunjuk kepada Allah selama mana mereka itu taat pada Allah. Jadi asbab nak mendapatkan petunjuk ini mestilah taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Lagi kuat ketaatan dan ketakwaan kita pada Allah, lagi kuat ikatan hidayah Allah ke dalam hati kita. Maknanya signal dia tu 5G. Kuatlah. Dia punya line dia tu kuat, very strong. Kalau check tu, dia punya bacaan dia tu full. Tapi kalau ketaatan kita pada Allah tu kurang, jadi maknanya petunjuk Allah pada kita juga dia berkurang. Dia berkurang selaras dengan ketaatan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua Allah bawa kepada kita dekat sini tentang bagaimana kalau seseorang itu telah diberikan penerangan tentang ketetapan hukum, dia melanggari ketetapan itu, maka Allah perintahkan supaya dia menyegerakan taubat. Wa yatuba alaikum. Wa yatuba alaikum. Dia kena bertaubat. Taubat adalah salah satu jalan untuk mengikat semula petunjuk Allah di dalam hati manusia sekiranya mereka melanggari perintah Tuhan. Maknanya setiap kali manusia maksiat ni, antara salah satu kesan dia sangat banyak. Tapi salah satu kesan maksiat itu, dia adalah melemahkan iman kita dan dia mengurangkan ruang petunjuk Allah ke dalam hati kita. Maka sebab itu, cara nak menguatkan balik dan mengikatkan balik ikatan petunjuk Allah dan cahaya Allah itu ke dalam hati manusia adalah dengan cara taubat, bukan tahu buat. Banyaknya tahu buat, taubat yang tahu buat. Maknanya dia buat je taubat tu, tapi taubat tu tak taubat pun, dia buat taubat. Jadi kat sini menunjukkan pada kita mengenai keutamaan bertaubat dan menyegerakan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab itulah kita tengok setiap ibadat kita mesti ada diiringkan dengannya doa memohon keampunan ataupun istighfar. Ya, ataupun istighfar. Hatta para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi pun yang maksum, tak ada dosa, dijamin mereka daripada melakukan dosa, pun kita tengok dalam Quran banyak doa-doa para anbiya yang memohon ampun kepada Allah. Sebab apa? Fungsi meminta ampun pada Allah bukan sekadar untuk mengampuni dosa, tetapi juga fungsinya adalah untuk asbab mendapatkan rahmat Allah. Sebab orang yang dapatkan pengampunan Tuhan, dia akan mendapat rahmat Allah, dan dengan rahmat itu dia akan mendapatkan petunjuknya. Sebab tu bila kita baca doa duduk antara sujud kan, Rabbighfirli
warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. First kali kunci nak dapat yang lain tu mesti keampunan Tuhan. Ya. Kalau keampunan tu tak diperolehi daripada Allah Ta'ala, jadi semua yang kita sebut, angkat darjat, rahmat, petunjuk, semua itu pintu-pintunya akan tertutup. So dia punya kunci dia nak membuka pintu-pintu yang lain itu adalah istighfar. Ya, adalah istighfar ataupun meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Baik. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali, bilakah manusia itu dia kata apa? Dia kata seburuk-buruk manusia itu adalah apabila dia melakukan dosa dan kesalahan namun dia bersikap sombong kepada Tuhannya dengan tidak meminta ampun kepadanya walaupun dia mengetahui Tuhannya mengampuninya. Itulah sejahat-jahat manusia. Maknanya dia tahu Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, tapi dalam dia tahu Allah Ta'ala Maha Pengampun pun dia malas ataupun dia enggan untuk meminta ampun pada Allah. Inilah yang disebut sebagai manusia yang sombong. Sebab tu kalau siapa baca dalam surah Munafikun, tak silap saya, Allah kata kepada orang munafik, bila orang munafik tu buat jahat, sahabat Nabi datang jumpa dia, anak Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay tu ketua munafik, anak dia Islam, Abdullah juga nama dia. Dia pergi jumpa bapak dia, kata bapak bertaubatlah pada Allah, saya akan pujuk Nabi SAW supaya baginda doakan pada Allah ampunkan dosa bapak yang besar ni. Dia palingkan muka dia, dia kata aku tak memerlukan Muhammad untuk berdoa bagi aku kepada Tuhan. Tu Allah kata lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allah kata inilah orang sombong yang paling Tuhan benci. Ya. Jadi sebab itu memohon keampunan tu salah satu daripada jalan untuk mendapatkan hidayah Allah dan jalan untuk kita beristiqamah mengamalkan hukum-hukum Allah. So kita nak istiqamah dapat melaksanakan memati hukum Allah adalah melazimi istighfar dan taubat. Baik. Kita tengok ayat 27. Pada ayat 27 Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala sebut kepada kita manusia itu terbahagi kepada dua golongan. Ya, manusia itu terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan yang melakukan dosa tetapi suka bertaubat kepada Allah, dan satu lagi adalah golongan yang suka berbuat dosa dan suka mengikuti syahwat dan nafsu mereka tanpa taubat pada Allah. Jadi manusia ini terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama ni adalah golongan yang Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Adapun golongan yang kedua adalah golongan yang Allah Ta'ala akan berikan musibah bala kepada dia. So ada dua golongan yang berbeza. Ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu hadis saya baca, dalam satu hadis tak salah riwayat Muslim, ada juga disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis tu sebut Nabi bersabda, kalau sekiranya Allah Ta'ala, kalau sekiranya, lebih kurang mafhum dia, kalau sekiranya ada satu umat manusia di bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa, maknanya ini memang umat yang baiklah, tak pernah buat dosa, Allah akan matikan mereka semuanya. Dan Allah gantikan dengan satu umat yang duduk di dunia ini berbuat dosa, tetapi mereka segera meminta keampunan kepada Tuhannya. Maka Allah lebih menyukai umat itu dari yang sebelumnya. Maknanya
Allah Ta'ala ni dia takkan ciptakan kita dalam keadaan kita tak buat dosa. Para Nabi tu lain. Sebab Nabi tu dia nak jadi contoh. Kalau Nabi pun buat dosa, kan adalah orang buat alasan pula. Nabi pun dosa, relax lah. Dia jadi macam tu pula, fitnah nanti. Itu golongan-golongan yang terpilih. Tapi kita yang tak terpilih ni, Allah memang berkehendak dari awal dengan kehendaknya yang kita berbuat dosa. Bukan Allah mengizinkan kita buat dosa, tapi Allah membenarkannya kerana hikmahnya adalah untuk Allah menunjukkan keluasan keampunan dia. Sebab Allah kan Maha Pengampun. Kalau semua manusia tak buat dosa, di mana manusia nak mengetahui keluasan dan kehebatan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itulah sebaik-baik manusia, sebagaimana dalam hadis sebut, semua anak Adam kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam melakukan dosa selain pada para nabi dan rasulullah. Tapi Nabi kata sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang bertaubat daripada dosanya. Ini adalah manusia yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sebab itu janganlah manusia tu rasa dengan berdosanya dia jauh daripada Tuhan. Tak. Kita kena bezakan dua golongan manusia. Satu yang berbuat dosa tapi dia ingin menebus dosanya dengan keampunan Tuhan. Ini orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Ta'ala. Satu lagi orang yang berbuat dosa dan dia tidak ingin menebus dosanya dengan keampunan Tuhannya. Dia tak nak. Ini baru orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah Ta'ala kunci hati dia atau Allah Ta'ala matikan hati dia. Maka disebabkan oleh kerana itu, kalau siapa berbuat dosa, sebenarnya dia masih dalam rahmat Allah. Ketika dia buat dosa tak ada rahmat lah. Tapi lepas habis dia buat dosa, kalau ada perasaan takut, perasaan gentar, perasaan malu, Allah campakkan dalam hatinya, maknanya dia masih dalam kita panggil limpahan rahmat Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala campakkan perasaan itu supaya dia kembali kepada Allah SWT. Tapi kalau manusia nak tahu tanda-tanda yang dia tak ada dalam rahmat itu, bila dia buat dosa, Allah tak campakkan rasa takut dalam hati dia, Allah Ta'ala tidak campakkan rasa malu dalam hati dia, Allah Ta'ala tak campakkan rasa benci dalam hati dia, ya. Tapi yang Allah buat ganti dengan 3 benda. Satu, tadi 3 benda Allah bagi. Ini 3 benda tu Tuhan cabut, 3 benda lain Tuhan ganti. Yang pertama, Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia itu, iaitu perasaan bermegah dengan dosa. Dia buat tu dia rasa, lagi orang kata apa? Lagi rasa megah lah, rasa bangga kan. Dia boleh buat, orang lain tak berani buat macam dia, misalnya contoh. Yang kedua, dia tidak ada rasa takut pada Tuhan. Tak ada rasa takut azab Tuhan, peringatan, dia tak takut. Dia kata saya boleh tanggung dosa tu. Maknanya dia ada sifat angkuh. Pertama megah, yang kedua sombong. Dia tak takut pada azab Tuhan dan dia tak takut pada pembalasan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah bagi pada dia rasa seronok, rasa lazatnya dia dalam berbuat dosa itu tadi. Maknanya dia buat dosa tu, makin dia rasa seronok, makin seronok, makin seronok. Yang tu menunjukkan tanda-tanda bahawasanya mereka ni termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah haramkan baginya akan rahmat dia, ya. Baik. So kita kena bezakan golongan yang pertama ni dengan golongan yang kedua. Satu golongan yang mengikut syahwatnya. Syahwat dekat sini merujuk kepada nafsu ammarah. Nafsu ammarah yang menguasai hati dan tubuhnya. Tapi kalau orang yang
yang ingin bertaubat pada Allah Ta'ala itu adalah golongan orang-orang yang memiliki nafsu lawamah ataupun nafsu mutmainnah, yang mana mereka itu segera ingin kembali pada Allah, ya, ataupun bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Okey, kita tengok dekat sini ada beberapa dosa yang menyebabkan manusia itu ataupun sifat manusia yang menyebabkan mereka itu berpaling daripada bertaubat ataupun memohon keampunan pada Allah. Kat sini disebutkan oleh para ulama sebagai jumudul ain. Jumudul ain tu maknanya salah satu daripada tanda-tanda hati yang mati adalah Allah membekukan mata mereka. Apa maksud Allah membekukan mata mereka? Maksudnya Allah mengeringkan air mata mereka. Allah mengeringkan air mata mereka. Maknanya mereka tak akan menangis kerana dosa, dan mereka tak akan menangis juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Nah, ini sifat yang bahayalah, ya. Baik, apa punca-punca dia? Yang pertama disebutkan sebagai syuhun muta'. Punca kenapa manusia itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana nafsu yang ditaati. Maknanya ketaatan kepada nafsu. Maknanya mereka mentaati kejahatan nafsu dan keinginan nafsu secara berlebih-lebihan, sehingga kan nafsu itu menyuruh mereka berpaling daripada memohon keampunan. Yang kedua disebutkan sebagai mustakbirin jawaz, iaitu orang-orang yang melampau di dalam membesarkan dirinya. Maknanya orang-orang yang ujub, orang yang berlebihan ujubnya pada dirinya. Maknanya dia sehingga merasakan yang dia tidak perlu untuk meminta keampunan pada Tuhan, ya, kerana dia rasa dia boleh menebus dosanya itu dengan amalan dia. Sebab tu ada setengah orang dia buat dosa, tapi dalam masa yang sama dia buat kebaikan. Sebab dia rasa dengan kebaikan itu boleh menghapuskan dosanya tanpa perlu dia minta ampun pada Tuhan. Padahal Allah tak akan terima amalan itu melainkan dengan cara dia bertaubat pada Allah atas dosa dia, ya. Tapi itu maksudnya golongan yang sikap sombong dalam diri dia ataupun besar diri, ya, ujub pada dirinya. Dan yang ketiganya adalah termasuk di antara menyebabkan manusia enggan adalah kerana sifat lalai dan alpa, ghaflatun wa nisyanun, iaitu sifat lupanya mereka kepada dosa itu. Maknanya bila setiap kali mereka buat kejahatan, mereka melupakan perbuatan dosa itu, dan akhirnya mereka menjadi lalai untuk meminta ampun dan bertaubat pada Allah SWT. Sebab itulah para ulama ajar kita kaedah dia, kalau kita buat baik yang kita kena lupa, supaya kita rasa kebaikan kita ni sikit, ya, dan kita nak buat kebaikan yang lebih banyak. Yang lebih kita fikirkan nikmat Tuhan berbanding ketaatan kita. Tapi bila kita buat dosa walaupun sikit, yang sikit tu lebih kita kena ingat daripada kebaikan kita, supaya dengan yang sedikit tu boleh menambahkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini beza dia dengan orang ni, Allah lupakan dia kejahatan dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala melalaikan dia daripada menginsafi terhadap perbuatan dosa tersebut, ya. Baik, yang keempat di antara sifat yang menyebabkan manusia berpaling daripada bertaubat kepada Allah adalah kerana tulil amal, angan-angan yang panjang. Kerana sifat berangan-angan yang panjang.
Angan-angan yang panjang ni maknanya impian dan cita-cita dan angan-angan dia terhadap dunia tu panjang. Seolah-olah dia kata tak apalah, saya kalau nak taubat ni pun, ni contoh orang yang angan-angan panjang lah, saya tunggulah esok dah jadi YB yang bersara kan, bolehlah saya taubat, saya minta ampun pada Allah, saya dah jadi golongan warga RTM, ya, ramai tunggu malaikat maut, masa tu saya minta ampun pada Tuhan. Ini kesan daripada orang yang tulul aman, sebab dia rasa umur dia boleh hidup panjang, dia rasa perjalanan dia masih jauh, dia masih ada angan-angan dia terhadap dunia ni, keinginan-keinginan yang perlu didapatkan dulu yang menjadi keutamaan dia. Selagi mana dia tak dapat itu, dia tak mengejar yang akhirat dia tadi. Ini juga kesan menyebabkan manusia itu menangguhkan taubat dia, menangguhkan taubat dia, ya. Bila dia sedar dah masa tu dah tak boleh tangguh dah, bila nyawa dia sampai di kerongkongan, masa tu baru dia tahulah yang bahawasanya dah tak ada dah angan-angan tu, dah terputus angan-angan dia, dan tak boleh dah dia menangguhkan taubat ni tadi, ya. Baik. Okey, itu antara beberapa perkara lah, ada 4 yang kita dah kongsikan tadi untuk ayat yang ke-27. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-28. Pada ayat yang ke-28 Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sifat kejadian manusia yang lemah. Lemah ni maknanya apa? Lemahnya manusia itu dengan terpedaya kepada nafsu dan tipu daya syaitan. Kenapa? Sebab kejadian manusia itu sendiri, kata Allah, dha'ifa, dalam keadaan lemah. Okey, kat sini kita nak tengok dalam Quran Allah Ta'ala ada menerangkan pada kita beberapa ciri-ciri tabiat manusia. Ciri-ciri tabiat manusia yang perlu untuk manusia itu tanganinya atau uruskannya. Tabiat ni kita tak boleh buang. Tabiat ni memang Allah ciptakan semula jadi dalam diri kita. Cuma yang kita boleh uruskan tabiat tu supaya tabiat itu tidak menguasai diri kita. Itu memang sebagai ujian lah, ya? Ataupun dipanggil sebagai tabiat nafsu. Dhaifah kat sini juga merujuk kepada tabiat nafsu, ya. Kejap, ya, siapalah pula kon. Grab. Okey, kita sambung balik. Okey, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala ada menyebutkan beberapa tabiat nafsu. Sebab nafsu ni sebahagian daripada kehidupan kita. Kita tak boleh buang dia, kerana Allah menjadikan dia sebagai satu ujian untuk menjadikan kita sebaik-baik manusia, dan dengan dia juga sebagai ujian untuk menjadikan kita sebagai sehina-hina makhluk, lebih hina daripada hayawan. Baik, kat dalam Quran Allah ada terangkan beberapa tabiat-tabiat nafsu yang buruk yang perlukan kepada iman dan ilmu dan amal saleh untuk mendidik tabiat-tabiat ini. Baik, kita tengok. Yang pertama, tabiat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri sifat manusia adalah ajul. Ya, Allah Ta'ala sebut ataupun ajal. Tabiat yang pertama adalah tabiat ajul ataupun tabiat ajal, nama dia. Ain, jim, lam, ataupun ain, jim, waw, lam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam Quran, khuliqal insanu min ajal.
Allah sebut khuliqal insanu min ajal. Maknanya manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan ajal. Misalnya kita tengok dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala disebut di dalam firman, sekejap saya cari ayat ni. Okey, Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Ajal ni apa dia? Iaitu tabiat manusia yang pertama adalah sikap mereka atau tabiat nafsu tu terburu-buru. Tu ajal maknanya. Terburu-buru. Ini semua orang ada. Cuma ada terburu-burunya sikit, ada terburu-burunya banyak. Itu datang daripada tabiat manusia. Apa maksud terburu-buru? Contoh, bila Allah Ta'ala bagi ujian sakit, dia sihat lama dah, bagi sakit, bila nak sembuh? Bila nak sembuh? Dia kira macam tu je. Kawan tu baru kahwin, bila nak ada anak? Tabiat manusia tu. Bila dah ada anak, dapat pula anak perempuan, bila pula nak ada anak lelaki? Bila anak lelaki pula. Bila anak lelaki, ni ada anak lelaki, kau ni kerja beranak je, dia kata. Dia tu tabiat manusia lah kan. Dia semua urusan dia ada terburu-buru tu. Semayang terburu-buru kan, urusan dunia terburu-buru, buat keputusan terburu-buru. Ini sebenarnya tabiat nafsu. Nak kahwin terburu, mama saya tak kira, nak kahwin juga, dia tak fikir dah panjang. Itu pun ada juga ya. Nakkan sesuatu benda dunia dikejarnya, terburu-buru, tak fikir panjang pun ada. Jadi sifat manusia ni memang tabiat nafsu terburu-buru. Ya, terburu-buru inilah yang menyebabkan manusia itu boleh jadi kufur, kerana terburu-buru dia mengikut kejahatan nafsu ataupun kejahatan manusia. Dan juga sifat tu juga kalau diurus dengan baik, diselia dengan baik, buang sifat terburu-buru tu, maka dia boleh menjadi nafsu yang tenang, maknanya nafsu yang baik. Itu yang pertama. Termasuklah terburu-buru tu, Allah kata yang dia nak benda yang reward segera. Sebab tu dia sayang dunia. Sebab apa? Dunia terus dapat. Saya buat ni terus dapat komisen. Saya semayang, bila nak dapat ni? Tunggu akhirat, lambat saja. Tak ada, tak ada. Sebab dia rasa benda tu jauh dengan dia. Tak nampak. Dia nak benda yang instant. Kan tu sifat manusia. Tengok sekarang ni, tekan, datang. Bubuh air masak, boleh makan. Sifat manusia dia begitu. Dia suka benda yang cepat. Dia tak nak yang lama. Sebab tu kalau buat pelaburan, kenapa banyak kena tipu? Skema punya pelaburan, semua yang segera. Awak masuk duit hari ni, lusa, bukan lusa, kemarin dapat. Dia masuk, kena tipu lah. Tapi kalau kita ajak yang pelaburan yang betul-betul, yang Islamik, kamu boleh dapat setelah 10 tahun. 10 tahun buat apa? Mati dulu lah kita. Lambat. Tu sifat manusia. Sifat tu sebenarnya merugikan manusia, ya. Tapi itu sebahagian daripada kita lah. Kita tak boleh elak lah benda tu, ya. Yang kedua Allah sebutnya ayat 28 ni dha'ifa, lemah. Maknanya jiwa manusia itu cepat menjadi tunduk kepada nafsu dan juga dunia, keinginan dunia. Dha'ifa. Ni Allah sebut bukan saja fizikal manusia itu lemah, tapi jiwa mereka itu juga memang diciptakan lemah. Macam mana mereka nak kuatkan? Itu yang perlukan taqwa, perlukan iman, perlukan mujahadah, perlukan amal soleh, perlukan latihan sabar. Yang tu yang sebenarnya menguatkan jiwa kita. Suatu lagi kuat Allah bagi ujian kat kita, sebenarnya lagi kuat Allah sedang membesarkan jiwa kita supaya kita boleh hadapi ujian yang lebih besar. Itu makanan dia. Kalau tak ada ujian, itu menunjukkan kualiti jiwa kita lemah. Allah tahu kalau uji banyak ni pun dah bising, sekampung bising.
Gigi dia sakit. Habis dia cerita satu WhatsApp, dalam semua grup WhatsApp tahu gigi dia sakit. Contoh. Itu sifat manusia. Dha'ifa maknanya jiwa mereka lemah terhadap dua benda. Satu, keinginan nafsu, dia mudah menuruti keinginan nafsu. Dan yang keduanya, jiwa dia itu lemah untuk mudah tunduk kepada keindahan dunia. Sebab itulah syaitan memanipulasi jiwa yang lemah ni pada dua benda ni. Mana nafsu dia nak, kat situ syaitan masuk. Mana keinginan dunia yang dia nak, di situ syaitan masuk, supaya syaitan boleh pergunakan dia. Sedangkan kalau kita baca Quran, Allah kata tipu daya syaitan itu yang lemah. Allah kata apa dalam surah An-Nisa? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tapi macam mana kita boleh ikut dia kalau dia lemah? Sebab jiwa kita pun lemah. Jadi lemah campur lemah, negatif plus negatif, dia tak akan jadi positif. Dia akan jadi double negatif. Dia akan jadi negatif jugalah. So maknanya nak menunjukkan pada kita jiwa kita lemah. Sebab tu syaitan kuat. Bukan bererti syaitan tu hebat. Syaitan tak hebat. Tapi kita yang tak hebat. Jadi kita nampak dia hebat. Ya? Baik. Itu ciri-ciri yang kedua yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Tabiat yang ketiga yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tabiat nafsu yang ketiga yang kita kena berhati-hati juga atau menguruskannya adalah dalam surah Al-Isra. Allah kata wa kanal insanu kafura. Kafur, apa tu sifat kafur? Iaitu cepat dan segera ingkar. Cepat ingkar manusia ni. Sebab perkataan kafara tu daripada perkataan ingkar, angkara. Maknanya manusia ni bila Allah Ta'ala berikan mereka lebih saja sedikit, mereka segera akan ingkar. Tak payah tunggu lama, sekejap je ingkar dah. Itu karakter manusia. Contoh masa sakit, Masya Allah bagus. Bagi je sihat, mula dia janji, ya Allah saya akan macam ni, saya akan macam ni. Lepas tu tak selang, tak sampai setahun pun tak apa, dia akan segera ingkar pada Allah. Dia samalah masa pergi haji, duduk kat wukuf tu, ya Allah saya ni. Balik haji tak dan sampai 40 hari, dia dah berbeza dah. Itu sifat manusia, tabiat dia. Tabiat dia. Ya, masa dengar tazkirah Allah, Allah, keluar sekejap, tak payah lama. Tak payah lama. Dia jumpa je kawan dia kat depan tu, habis dia lain cerita dah. Yang apa tazkirah syurga nak hilang. Dia dah masuk kat memori lain. Satu memori lain, dia pun masuk pula SIM card baru. Dia running yang SIM card baru tu. SIM card lama tu dia dah simpan. Ya. Yang tu sifat manusia lah, ya. Iaitu mereka cepat menjadi lupa dan ingkar kepada Tuhan dia, ya. Tapi tak semualah. Maknanya kalau siapa boleh lawan perasaan tu, urus tabiat tu, dia orang yang berjaya, dia orang yang beruntung, ya. Kemudian Allah lanjutkan lagi, antara ciri-ciri tabiat nafsu itu juga Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quranul Karim, jadal. Sifat jadal. Allah kata wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Itu Allah sebut dalam suratul Kahfi. Jadal ni bukan dajjal. Jadal. Jadal ni maknanya sifat manusia yang suka membantah dan memberikan alasan. Confirm, tak ada manusia yang tak macam tu. Mesti ada. Jomlah pagi ni pukul 2. Saya nampak. Dia tu dia tengah fikir tu, apa benda yang cakap ni. Ada benda lah tu. Ya. Mencari alasan ataupun memberikan pengingkaran. Dia ada je.
Apa ni, lusa pula lusa. Dia ada je. Sifat manusia begitu, tabiat dia. Sebab tu kita nak latih tabiat macam tu bukannya mudah, susah. Itu satu tabiat yang susah. Maka sebab itu bila Nabi SAW pernah kejut, ni bukan pada kita, pada sahabat pun ada. Nabi pernah kejut, setiap kali Nabi bangun, dalam hadis Nabi bangun sembahyang tahajud, Nabi kejut Ali dan Fatimah. Nabi ketuk pintu rumah sikit dia, ketuk, Ali bangun agak, bangun sembahyang. Ali kata nanti sekejap lagi. Nabi jawab, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia ni ada saja dia nak jawab. Tu tara Sayyidina Ali tu, bukan suami kawan kita nama Haji Ali. Tu Sayyidina Ali pun kena macam tu. Maknanya nak menunjukkan ada kalanya manusia tu sifat dia begitu. Allah Ta'ala suruh buat macam ni. Kenapa Allah suruh? Kenapa? Jadal. Dia tidak akan ada yang macam robotik lah. Dia sebut sami', ya, tak ada. Dia mesti ada benda yang dia, orang kata apa, cuba untuk lari sikit lah. Kona. Dia nak kona sikit. Memberikan alasan atau memberikan bantahan. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, kebanyakan umat-umat dulu dibinasakan oleh Allah kuthratu masailihim. Banyak sangat mereka tanya, nak persoalkan Nabi mereka. Bila Tuhan turun, tanya, kenapa waqtilafuhum ala anbiya'im. Dan kerana banyak mereka langgar suruhan-suruhan nabi-nabi mereka. Itu punca dia, ya. Cuba kita satu hari tu cuba tahan daripada memberi alasan. Kalau boleh berjaya tu hebat tu, ya. Susahlah sikit kan. Kadang-kadang benda tu tak berkenan di hati kan. Tapi tidaklah, bukan bererti agama tak bagi kita bagi alasan langsung, tak boleh, cuma biar kena pada tempat lah. Kalau benda yang patut tak bagi alasan, jangan bagi alasan. Kalau pada benda yang memang ada ruang agama memang membenarkan kita beri alasan, boleh kita beri alasan. Kenapa awak tak sembahyang diri, rasa sakit kaki, kita pasal duduk, tu tak apalah, kerana rukhsah diberi pada dia. Tapi kalau benda yang tidak ada ruang untuk diberi alasan, jangan dia mencipta alasan itu. Kerana pada akhirat Allah tak nak dengar, ya. Baik, itu sifat tabiat yang Allah Ta'ala sebutkan, di antaranya. Baik, kemudian kita tengok lagi dalam Al-Quran. Allah juga sebut tabiat yang seterusnya adalah kanun. Innal insana li rabbihi lakanun. Kanut, sifat kanut, tabiat dia. Kanut tu apa dia? Kanut ini disebutkan, maknanya salah satu daripada tabiat manusia itu adalah mereka sentiasa melupakan pemberinya. Maknanya tak bersyukurlah. Melupakan pemberian orang yang memberi. Biasa manusia begitu tabiat dia. Dia beri orang, dia ingat, saya pernah bagi kat orang tu. Orang tu beri dia tak ingat. Itu tabiat manusia, ya. Orang, Allah memberi dia tak ingat, manusia memberi dia tak ingat. Dia duk ingat apa yang dia beri saja. Sebab tu bila manusia berbalah, cuba tengok, ada tak dia masa gaduh tu dia kata, awak banyak beri kat saya. Tak ada kan? Saya pernah buat macam ni, saya pernah macam ni. Dia macam tu je. Dia tak ada pula kata, awak dulu pun pernah. Tak ada. Maksudnya dia akan ingat apa yang kebaikan yang dia buat. Itu namanya kanun. Sebab tu dalam Islam Islam mengajar kita, macam kalau kita marah kat seseorang atau kita rasa tak puas hati kat seseorang, sebelum kita nak marah dia, kita kena ingat dalam keburukan dia itu, di situ juga ada kebaikan dia. Tapi kalau kejahatan dia lebih banyak, itu kita kena peringatkan pada dia lah, supaya tidak hilang kebaikan dia itu. Tapi kalau kejahatan dia satu je, kebaikan dia itu banyak,
Maka dengan kita mengingati kebaikan dia itu, dia boleh menghilangkan rasa tidak syukur yang ada dalam diri kita. Itu yang dimaksudkan dengan tabiat yang bersifat kanut yang ada dalam hati manusia, ya. Kemudian yang lainnya dalam surah Al-Alaq Allah sebut, iaitu sifat tagha, melampaui batas. Sifat melampaui batasan. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, innal insana la yatgha, manusia itu akan melampaui batas. Maknanya manusia ni salah satu daripada sifat dia, kalau dia buat jahat, oleh kerana dah terlalu biasa buat jahat, dia akan melampau dalam kejahatan dia. Kalau dia buat baik, ada melampau? Jarang lah. Maknanya manusia ini, dia boleh melampau dalam berbuat kejahatan ataupun dalam berbuat kezaliman. Bila manusia itu boleh menjadi melampau, Allah kata ar-ra'ahu istaghna, apabila dia hilang pergantungan dia, sandarannya pada Allah. Hanya bila dia rasa semua benda tu kerana diri dia, kehebatan dia, kecerdikan dia, kepintaran dia, itu menyebabkan dia melampaui batas, ya. Sebab tu dalam Islam, dua-dua benda ni Islam larang. Melampau dalam berbuat kebaikan pun dilarang, melampau dalam berbuat kejahatan pun dilarang. Kalau melampau buat kejahatan tu, lepas buat satu dosa, diiring dengan dosa yang lain, atau dia buat satu dosa, dia berbangga dengan dosa itu, atau dia promosikan dosa itu melampau lah, ya. Tapi kalau melampau dalam buat kebaikan pun agama tak bagi. Sebab tu ada hadis Nabi kata, halaka al-mutanatti'un, akan rosaklah agama itu apabila manusia itu melampau dalam berbuat baik. Contoh, dia paksa diri dia, dia dah tak larat, dia paksa, tak larat, dia paksa. Lama-lama sampai satu peringkat dia akan tinggal amalan tu, sebab dia rasa amalan tu menyusahkan dia. Padahal amalan tu tak menyusahkan, dia menyusahkan diri dia. Dia yang menyusahkan diri dia. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita beramal mengikut kita mampu, dan beramal dengan seimbang. Sebab tu Saidina Umar masa dia nak meninggal dunia, masa dia kena tikam tu, orang datang pada dia kata, Umar, beruntunglah engkau ini gini sebut kelebihan Umar. Umar kata, aku takut nak jumpa Tuhanku kalau aku balik kepada Tuhanku dalam keadaan amalanku tidak seimbang. Orang tanya dia, ni tengah duk sakit kena tikam ni. Oh, kita kena tikam tak ada bercakap dah. Itu ialah cakap apa lagi? Diam, dia tengah sakit. Ini boleh bercakap. Seimbang tu maknanya membahagikan perintah Tuhan pada hak Allah dan hak manusia. Kalau kita melampau dalam ibadat, sampai suami datang, yang makan tengah ni tak ada. Abang tak nampak ke saya tengah buat apa ni? Saya daripada pagi tadi berzikir pada Allah. Tu dapur tu kan ada, api ada, telur ada, beras ada. Abang Google je sekarang ni, YouTube pun ada. Okey, baik. Tidak seimbang. Tidak seimbang. Ataupun baca Quran banyak-banyak, mengejar khatam, sampai dia tertinggal berbakti pada mak ayah. Tak seimbang. Dia terlupa dengan jiran dia, padahal dengan jiran pun ada tanggungjawab dia, dengan mak ayah dia pun ada tanggungjawab dia, dengan adik-beradik pun dia ada tanggungjawab dia. Dia kena seimbang. Sebenarnya itulah Umar kata, benda yang itu yang bila sahabat pernah tanya Umar, kenapa lebih Abu Bakar? Sebab semua amalan Abu Bakar kita buat. Abu Bakar semayang, kita semayang. Abu Bakar zikir, kita zikir. Abu Bakar kata dia adalah orang yang paling seimbang amalannya setiap hari. Kita kalah dengan Abu Bakar yang tu je. Setiap hari Abu Bakar jumpa orang miskin,
Setiap hari dia pergi jumpa anak yatim. Setiap hari dia tegur jiran dia. Setiap hari dia pergi jumpa jenazah yang mati untuk disolatkan. Dalam masa yang sama dia puasa, dalam masa yang sama dia zikir, dalam masa yang sama. Siapa boleh buat macam tu? Kita mungkin sembahyang boleh lah, tapi tiap hari nak pergi jumpa orang miskin, tak ada harapan lah. Tak sempat. Tapi dia seimbang. Sebab tu kata Umar, itu yang aku ingin cari, keseimbangan itu. Supaya dalam setiap hari, hak dengan Allah pun aku tunaikan, hak dengan manusia pun aku tunaikan. Itu yang susah, ya. Dan itulah yang menyebabkan syaitan dia gagalkan kita pun kat situlah, dalam talbis iblis. Ya, dia suruh kita berlebihan dalam buat satu amalan ni, kita tinggal semua amalan yang lain. Syaitan tepuk tangan. Dia tak semestinya dia suruh kita berhenti beramal, tapi dia suruh kita beramal tak seimbang. Benda sunat kita pulun. Benda yang wajib kita tak buat. Ya, benda yang lebih utamalah kita tak buat, disuruh kita tinggalkan. Kan disuruh kita fokus yang ini. Tu berapa ramai orang yang telah pun ditipu oleh syaitan dengan kebaikannya sendiri. Ya. Okey, baik. Okey, wallahu taala alam. Itu yang dapat kita kongsikan sampai ayat 28 ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada ayat 29. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa washabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya wadud ya dzal arsyil majid wa ya fa'alul lima yurid ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma la rabbi la takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'nana kullah. Allahumma rahmataka narju bi rahmatika nastaghis wa la takilna ila anfusina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al umrataha umratan maqbulah wa sa'yaha sa'yan mashkura wa a'malaha 'amalan maqbula wa dhunubaha dhunuban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan ibadah umrahnya, dan terimalah segala amalan yang dikerjakannya, dan ampunilah segala dosanya, dan rahmatikanlah kehidupannya, dan permudahkanlah segala urusan pergi dan baliknya, dan berikanlah afiat kepadanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sebaik-baik penjaga kami ya Allah. Fallahu khairun hafizan wa arhamur rahimin. Ya Allah, peliharakanlah ahli keluarga, harta benda dan sanak saudara yang telah ditinggalkan di tanah airmu ini ya Allah, dan peliharakanlah mereka sepanjang berada di sana ya Allah, dan jadikanlah mereka sebagai tetamu-Mu ya Allah yang dirahmati, dan kepulangan mereka sebagai hamba-Mu yang diampuni. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.